Question and answer. Hi, Assalamualaikum. In this video, we are going to discuss question and answer under topic integration using partial fraction. Okay, this is the question from your friend and this is her solution. Okay, we have partial fraction we have single fraction 2x cubed plus 1 over x minus 1 times x squared plus 3. Okay, we need to decompose, means we need to write into the form of sum of partial fraction. And after that, we need to evaluate integration of 2x cubed plus 1 over x minus 1 times x squared plus 3 dx. Okay, before we integrate, okay, we need to check the degree of numerator and the degree of denominator. Okay, the degree of numerator yang atas ni, okay, tengok sini kuasa 3. So means that the degree of numerator equals to 3. Okay, and the degree of denominator, if we expand, okay, kalau kita expand ni, kita akan dapat degree 3. Okay, highest power of x in denominator after we expand equals to 3. Means that we have denominator with degree 3. Okay, if we expand these factors. Alright. So, if the degree of numerator equal to the degree of denominator, it is called improper fraction. Improper fraction means the degree of the top is greater than or equal. Okay, now we equal. Okay, now the degrees are equal. Okay, to the degree of the bottom. So this is called improper fraction. Alright, what should we do if we need to integrate improper fraction? We need to use long division. Right? Before we use long division, we need to expand this denominator. Okay, we need to expand x minus 1 times x squared plus 3. Okay, kita kena expand dulu yang ni. Okay, before kita buat long division. Right? Okay, so we need to expand one by one. Okay, how to check the answer after we expand? So you can write expand. Okay, you just type je expand. Kita nak expand x minus 1, and then x squared plus 3. Okay, so this is the syntax using symbollab.com. Okay, so you press go ataupun enter. Okay, so inilah jawapan dia ya. After we expand factor x minus 1 times x squared plus 3. So ni jawapan dia after we expand. Alright. Ni kalau kita check guna Symbollab. Okay. So kalau kita compare balik dengan yang kita check using Symbollab tadi, ni jawapan dia after we expand this factor. Okay, so dapat yang ni ya. So yang ni betul. And then dia rearrange, okay, based on highest power of x. Mula disusun x cube, lepas tu minus x squared, and then plus 3x, and then minus 3. Okay, ni pun betul. Okay. When we use long division, yang numerator ni kena bahagian dalam. Okay, and then we have 2x cube plus 1. We need to put 0 for any missing x. Okay, sebab kita kena susun mula-mula kuasa 3, kuasa 2, kuasa 1. Okay, x kuasa 3, x kuasa 2, x kuasa 1, and then constant only. Okay, or x to the power of 0. Tapi tak ada x kuasa 2 dengan x kuasa 1. So, we put 0 for any missing term. Okay, jadi yang ni betul. Okay, kenapa kita letak 0 for any missing term? To avoid error. Okay. So, yang belah atas dia jadi belah dalam when we use long division. Yang bawah ni jadi dekat luar. Okay, yang ni pun betul. Right?
Then kita kena fikirkan x cube times apa dapat semula 2x cube. Sebab kita nak tolak nanti. Okay. So we have x cube times 2 equals to 2x cube. Okay. Supaya bila kita tolak kita akan dapat 0. 2 ni sebab dia constant. Kalau boleh tulis same column with constant. Okay. Kalau boleh tulis dekat atas 1 ni. Ya, sebab ni kolom yang constant saja. Kita susun constant satu kolom, and then x, and then terms containing x squared, and then term containing x cube. Supaya bila kita nak tolak tu mudah ya. Okay, so now we have x cube times 2 equals to 2x cube. Kita darab satu-satu. Minus x squared times 2 equals to minus 2x squared. And then plus 3x times 2 equals to plus 6x. Minus 3 times 2 equals to minus 6. Lepas tu kita kena buat bracket. Okay. And then kena letak simbol tolak ni. Okay. Simbol tolak ni. Yang ni betul. Okay. And then kita tolakkanlah. Okay. 2x squared minus, 2x cube minus 2x cube equals to 0. Okay. And then 0 minus minus. Okay. 2x squared. So equals to positive 2x squared. That's why kita, to avoid error, kita letak bracket. Okay. Sebab kalau tak letak bracket, takut nanti ada yang ingat 0 minus 2 equals to negative 2. Ada salah pula. Okay. So to avoid error, we better put bracket. Sebab kita nak minus kat sini. Okay. And then 0 minus 6x equals to negative 6x. Kalau tak letak simbol minus dengan bracket, takut ingat 0 plus 6x. So dah dapat 0x plus 6x, dah dapat positive 6x pula. Okay. So that's why penting untuk letak bracket dan simbol minus. Okay. And then 1 minus minus 6 means 1 plus 6. So equals to positive 7. Yang ini pun betul. Okay. Okay, lepas tu we need to rewrite 2x cube plus 1 over x minus 1 times x squared plus 3 equals to quotient. Okay, quotient yang atas kali ni 2 plus remainder. Remainder yang ni. Okay. And then over divisor. Divisor yang ni. Yang ni tadi berasal daripada sini dan berasal daripada sini. That's why bawah dia x minus 1 times x squared plus 3. So yang ni quotient betul. And then atas ni datang daripada remainder betul. Yang bawah ni datang daripada divisor. Okay, ni pun betul. Alright. Okay, lepas tu sampai sini. Okay, tadi soalan asal atas degree 3. Bawah pun degree 3 if we expand. So this is called improper fraction. So we need to use long division method. Okay. Kenapa nak long division? Because after long division and after we write into the form of quotient plus remainder over divisor. So kita akan dapat remainder kat atas ni. Degree dia kurang daripada degree divisor yang kat bawah ni. Okay, masa bila kita stop long division, masa kuasa yang remainder ini kurang daripada kuasa divisor. Okay. Jadi bila dah kurang sekarang kuasa yang ni degree 2, ni sekarang degree 3, barulah kita tulis bentuk quotient plus remainder over divisor. So sekarang degree atas ni kurang daripada degree bawah. So barulah kita panggil sebagai proper fraction. So bila dah dapat bentuk proper fraction yang ni, okay, barulah kita ambil yang ni benda yang sama, kita tukar kepada sum of partial fraction. Right? Okay, and then from here, after we express into the sum of partial fraction, yang ni adalah linear factor, yang ni adalah irreducible quadratic factor. Means yang ni quadratic yang tak boleh factorize. So, the first denominator should be linear yang ni, x minus 1. The second denominator adalah x squared plus 3. Okay, sebab yang ni tak boleh factorize. Kalau boleh factorize, kena factorize lagi. Tapi yang ni tak boleh factorize, so kita tulis
semula sebagai x squared plus 3. Okay, so when denominator is a linear, so atas akan jadi constant. Constant tu maksudnya x darab dengan x to the power of 0. Okay, kuasa atas make sure kurang 1 daripada x kuasa bawah. Okay, so yang ini betul. Yang ni bawah dia x kuasa 2. So atas kena ada sehingga x kuasa 1 dan kena tambah sehingga dapat constant. Okay, so yang ini bawah ni kuadratik, so atas should be linear. So yang ni pun betul. Okay. Okay, and then yang ni pembawah ni kita nak pembawah yang macam ni, yang sama dengan belah kiri. So kita darabkan dua-dua ni, tapi tak perlu expand sebab kita nak sama macam rupa dia sebelah kiri. Okay, so kita darab, kita letak bracket saja, and then A ni perlu darabkan dengan x squared plus 3. Okay, yang ni betul. And then bx plus c ni perlu darabkan dengan x minus 1. Okay, yang ni pun betul. And then kalau kita compare denominator from both sides, okay, dua-dua ni sama. Okay, dua-dua belah sama. Yang bahagian bawah. So, we can say that yang atas ni numerator from left hand side equal to numerator from right hand side. Okay, sebab bawahnya sama. Okay, so bermaksud atas pun sepatutnya sama juga. Okay, so yang ni pun betul. Okay. Okay, saya sambung dekat sebelah sini. Yang ni yang sama dengan yang ni tadi. Okay, now we want to find the values of A, B, and C. Okay, so how to find the values of A, B, and C? Okay, caranya kita boleh equate linear factor ni to 0. Okay, when we equate x minus 1 equals to 0, so kita akan dapat x equals to 1. So kita gantilah x equals to 1 dalam equation yang ni. Okay, kita masukkan 1 kat dalam variable x. Okay, lepas tu akhirnya dapatlah A equals to 3 over 4. Okay, and then no more linear factor. Yang ni kalau kita solve tak boleh solve ya, sebab yang ni adalah irreducible quadratic factor. So kita boleh ambil apa-apa nilai x. Okay, katakan yang ni, rakan anda ni ambil x equals to 0. Kita pilih nilai yang mudah-mudah ya. And then dia pilih x equals to 0. And then A tadi kita dapat 3 over 4. So kita gantikan dalam equation yang ni. Okay, x kita gantikan dengan 0. A kita gantikan dengan 3 over 4. Okay. And then kita solve, akhirnya dapatlah nilai C. Alright. Okay, sekarang kita dah dapat nilai A dengan C. So kita nak cari nilai B pula. Okay. So yang ni rakan anda ni dia ambil when x equals to negative 3. Tadi first x equals to 1 because she equate factor x minus 1 to 0. So dapatlah x equals to 1. Yang nilai x equals to 0 ni kita ambil je sebarang nilai sebab dah tak ada dah linear factor. Okay. Kita ambil nilai yang mudah-mudah x equals to 0 katakan. Yang ni kalau tak nak ambil x equals to negative 3 pun boleh. Katakan you nak ambil x equals to negative 1 ke selain daripada dua nilai ni. Ataupun nak ambil x equals to 2 ke. Okay. Kalau boleh pilih nilai yang rendah. Okay. Nilai yang mudah. Okay, so kita gantikan dalam kes ni katakan rakan anda ni dia pilih x equals to negative 3. So digantikan kat dalam equation yang ni. Lepas tu at the same time dia gantikan juga A adalah 3 over 4 and C equals to negative 19 over 4. Okay, dia masukkan dalam equation yang ni. So solve, akhirnya dapatlah B equals to 5 over 4. Okay, so yang ni betul dia gantikan and then solve and simplify, dapatlah B equals to 5 over 4. Lepas tu kita sekarang dah dapat dah nilai A, B dan juga C. Okay. Lepas tu kita masukkan dekat dalam equation 2 yang partial fraction ni, A, B, C. Ataupun nak terus masuk dalam equation 1 pun boleh. Okay. Nilai yang ni
datang daripada sini, maksudnya terus masuk dekat sini. Okay, sebab tu ada 2 kat depan ni. Okay, so dia gantikan dekat dalam yang ni. Partial fraction 2x³ plus 1 over x minus 1 times x squared plus 3 equals to 2 plus yang ini sebenarnya datang daripada yang ni. Okay, yang ni tadi adalah yang ni lah. Okay, so dia gantikan A kita equals to 3, so 3 kat atas over 4. Okay, over 4, lepas tu darab dengan faktor x minus 1. And then plus, B kita adalah 5 over 4, C kita adalah negative 19 over 4. So, dua-dua pembawahnya 4. So, boleh letak over 4 di bawah ni. And then, in bracket, x squared plus 3. Okay, and then, yang B tadi 5 over 4, positive 5 over 4. Yang C tadi adalah negative 19 over 4. Okay, kita masukkan dalam sini. Okay, so ini kita punya partial fraction. Dua ni datang daripada quotient masa kita buat long division. Okay, so sehingga sini betul. Okay, ini betul. Ni gantikan A, gantikan B, gantikan C. Okay, dekat bawah ni ada over 4. Asal tadi tak ada darab dengan 4 kat bawah ni. Yang ni mana datang 4 ni sebab kita punya nilai A, B, C semuanya ada over 4 dekat bawah dia. Alright? Sehingga sini kita dah berjaya tulis 2x³ plus 1 over x minus 1 times x squared plus 3 in terms of sum of partial fraction. Okay? And then we recall back yang ni tadi, function yang ni tadi. This is called improper fraction because the degree of numerator equals to the degree of denominator. Masa bila kita panggil ini sebagai improper, masa kuasa atas sama ataupun kuasa atas lebih daripada kuasa yang bawah. Okay, daripada degree yang bawah. So, katalah kita nak check jawapan long division kita ni betul ke salah. Okay, so kita boleh check guna simbol lab.com. Okay, macam mana cara syntax dia? You just type je long division and then we have 2x³ plus 1 over x minus 1 times x squared plus 3. So ini syntax dia. Lepas tu kita tekan je enter. So keluarlah jawapan dia. Dia punya output 2 plus 2x squared minus 6x plus 7 over yang ni. Okay, yang ni tadi sebenarnya adalah asal daripada yang ni. Bila kita expand ya, yang ni. Kita expand x minus 1 times x squared plus 3 dapat yang ni. Okay. So, ini dengan ini sama maksud. Alright. Means that yang long division kita tadi betul lah. Okay. Okay, katakan kita nak check betul ke tak jawapan untuk partial fraction. Okay, so kita boleh check juga using simbol lab.com. Kita just type partial fraction. Ni dia punya command dia punya syntax dia. Partial fraction 2x³ plus 1 over x minus 1 times x squared plus 3. Okay, so lepas kita tekan enter, okay, kita guna syntax yang ni. Dan kita tekan enter, so keluarlah jawapan yang ni. Okay. 2x³ plus 1 over x minus 1 times x squared plus 3 equals to 2 plus 3 over 4 times x minus 1 plus 5x minus 19 over 4 times x squared plus 3. Okay, maksudnya yang ni, jawapan yang ni betul. Okay. Okey, sampai step yang ni, kita dah berjaya decompose 2x³ plus 1 over x minus 1 times x squared plus 3 into the sum of partial fraction. Okay. And before doing partial fraction, we need to use long division. Okay, so that's why ada 2 kat depan ni daripada quotient. Okay, semasa kita buat long division. Okay. Alright, after we decompose, then we can evaluate this
integral. Okay, so bila kita nak evaluate integral ni, kita ambil yang ni, kita pecah one by one. Okay, kita integrate 2 with respect to x. Yang constant 3/4 ni boleh move out and then integrate 1/x minus 1 dx plus yang over 4 ni kalau kita move out jadi 1/4. Okay, so atas jadi 5x minus 19/x squared plus 3. Okay, so dia pecah satu-satu, okay, untuk integrate nanti. Okay, supaya mudah integrate. So yang ni betul teknik ni. Okay, and then kita integrate one by one. Integrate 2 constant with respect to x dapat 2x. Yang ni betul. Integrate 3/4 integrate 3/4 1/x minus 1 dx ni dapat 3/4 ln x minus 1. Okay, yang ni pun betul. Okay, and then yang ni kita ada plus 1/4 and then pecahkan yang ni. Okay, pecahkan 5x over x squared plus 3 dengan minus 19/x squared plus 3 sebab yang ni constant. So, boleh terus move out. Boleh. Okay, so yang ini betul. Okay, yang ni pun betul. Okay. Okay, kita check one by one. Integrate 2 with respect to x dapat 2x. Integrate 3/4 1/x minus 1 dx dapat 3/4 ln x minus 1. Okay, yang ni dan dua ni dan integrate. That's why no more integration sign. Okay. Kenapa integrate 3/4 1/x minus 1 dx equals to 3/4 ln x minus 1. Okay, kita refer appendix ya yang akan diberi masa test dan juga final ya. Yang 3/4 constant ni memang ada lah untuk soalan ini ya. So sekarang kita nak highlight, kita integrate 1/x minus 1 dx. Okay, 1/x minus 1 ni kalau kita move ke atas using properties of indices, kita akan dapat x minus 1 bracket to the power of negative 1. Okay, negative 1 tu maksudnya n kita sekarang adalah negative 1. So, bila n adalah negative 1, kita akan refer formula yang ni. Yang baris kedua ni. Okay. Yang ni adalah linear. Okay. Linear, lepas tu n kita sekarang adalah negative 1. Okay, mana datang negative 1 ni? Kalau kita bawa naik x minus 1 ni ke atas. So, dia akan jadi bracket x minus 1 to the power of negative 1. So, n equals to negative 1 and then linear sekarang. So, kita akan pakai formula yang ni. Okay. Kita akan dapat jawapan ln linear tersebut. Okay, sekarang linear kita adalah x minus 1. Jadi, ln x minus 1. Okay. So, kita dapat yang ni. Okey, lepas tu yang 1/a kat depan ni, yang ni 1/a ni, a ni apa? A ni adalah coefficient of x. So dalam kes ni coefficient of x equals to 1. So sebenarnya sebelum ln ni ada 1/1, tapi kena pandangan mata hati lah. 1/1 equals to 1. So tak nak tulis darab dengan 1 pun tak apa sebab tak ada efek. Okay? Yang 3/4 ni datang daripada 3/4 yang ni. Okay. Rakan anda ni dia start macam mana nak integrate yang ni ya. Yang ni tadi dah integrate, that's why no more integration sign. Tapi yang ni belum integrate lagi ya, sebab tu masih ada integration sign. Okay. So sekarang macam mana kita nak integrate x over x squared plus 3 dengan integrate 1/x squared plus 3. Okay. From the previous slide, we stop until here. Okay. Rakan anda dia stop sampai sini, dia start how to integrate 5x over x squared plus 3 dx and how to integrate 19 over x squared plus 3 dx. Right. So kita tengok one by one. Okay. So now we want to integrate 5x over x squared plus 3 dx. Okay, saya tunjuk dekat sini. Okay,
Sekarang yang ni teknik dia kita kena guna integration by U substitution. Okay, kenapa? Okay, sebab degree atas, okay, kuasa X yang atas adalah 1. Kuasa X yang bawah adalah kuasa 2. Bermaksud kuasa X atas kurang 1 daripada kuasa X bawah. Means dia ada kena-mengena dari segi derivatif. Okay, sebab bila differentiate bawah, kuasanya akan kurang 1. Okay, so bila ada kena-mengena dengan derivatif, so kita boleh guna U substitution. Because when we use integration using U substitution, we have derivative part and integration part. Okay, sekarang kuasa X atas kurang 1. Kalau kita compare dengan kuasa X yang sebelah bawah. So, kita boleh guna U substitution. Okay. So, to integrate 5x over x squared plus 3dx, okay, we use U substitution. U kita apa? U kita adalah X yang kuasanya lebih 1 tadi. Okay, which is denominator. Okay. So, U kita adalah x squared plus 3. Every time when we use U substitution, after we identify U, we need to differentiate. Okay, so differentiate U with respect to X. So we have du over dx equals to differentiate x squared dapat 2x. Okay, differentiate 3 dapat 0. Okay, so no need to write plus 0. After that, we need to write dx as a subject. So we just cross multiply. So dapatlah dx equals to du over 2x. Okay. Lepas tu, kita ganti u dengan dx, ganti semula ke dalam ni. Okay. Then, we have integration of 5x over, okay, kita punya u tadi adalah x squared plus 3. Kita gantikan dengan u, and then dx daripada sini, kita gantikan dengan du over 2x. Okay, after that, we can simplify x from numerator and x from denominator. Okay, and then at the same time, we can move out constant 5 and constant over 2. Okay, from integration sign. So we have 5 over 2 integration of 1 over u du. No more variable x sebab kita dah simplify dia. Okay. Okay. Now we have integration of 1 over u du. Okay. Kita ada dalam variable u dan du. No more variable x. Okay. Okay. How to integrate 1 over u du? Okay. Kita refer appendix yang akan diberi dalam test dan dalam final exam nanti. Okay. Kita tengok formula number 2. Okay, tapi yang ni dalam variable x. Okay, integrate 1 over x dx. Jawapannya dapat ln x. Okay, sekarang kita nak integrate 1 over u du. Okay, so jawapannya akan dapat ln u. Okay, kita letak dalam modulus. And then plus c. Kita ada constant kat depan ni, so kita just tulis je lah 5 over 2. Okay, constant kat depan ni. Kenapa bila ln biasanya kita buat modulus? Sebab ln negatif adalah error. So, to avoid error, kita letak modulus. Okay? Sebab modulus tu maksudnya dia mempositifkan nilai yang negatif. Okay? Alright, so sampai sini kita dah berjaya integrate. Okay? When we integrate, no more integration sign. And then, kita kena ganti balik u kita. U kita adalah x squared plus 3. So, ganti jadilah 5 over 2 ln x squared plus 3 plus c. So, inilah dia jawapan apabila kita integrate 5x over x squared plus 3 dx. Okay, ini jawapan dia. Alright? Okay, sekarang kita nak integrate 19 over x squared plus 3 dx. Okay, macam mana kita nak integrate yang ni? Okay, so saya tunjuk dekat sini. Okay, untuk yang ini, kita akan integrate guna inverse tangent. Okay, kenapa? Sebab bahagian atas ni constant, bahagian bawah kuadratik.
So every time kalau atas constant, bawah kuadratik, so kita akan dapat inverse. Okay, kita tak akan dapat inverse sign sebab there is no square root here. Okay, tapi kita akan dapat inverse tangent sebab celah-celah ni plus. Okay, irreducible quadratic function. Alright, kalau tadi atasnya ada variable x, okay, di mana kuasa x atas kurang 1 daripada bawah. So, kita guna U substitution. Sebab bila kita guna U substitution means kita kena differentiate. Bila differentiate, yang asal tadi kuasa 2, sekarang kuasanya turun 1. So, nanti boleh potong dengan yang ni. Okay. Tapi untuk yang ni, dia atas dia tak ada x tapi constant sahaja. Okay, bawah tetap sama kuadratik tapi atasnya constant sahaja. So in this case, kita tak guna U sub yang dapat jawapan ln macam ni, tetapi kita akan dapat jawapan inverse tangent. Okay. So kita kena pandai predict apa jawapan yang akan dapat apabila kita integrate. Okay, tengok keadaan numerator and denominator. Alright. Okay, so untuk integrate yang ni, kita ada integration of 19 over x squared plus 3 dx. Okay. So, kita boleh move out 19. So, jadilah 19 integration of 1 over x squared plus 3 dx. Okay. Ingat lagi tak kalau kita integrate untuk dapatkan inverse, kita kena jadikan bentuk squared plus squared. Okay. So, yang ni kita kena tulis bentuk yang ni still 19 and then integration of 1 over x squared. Yang ni pun jadikan dia squared. Oleh sebab 3 ni bukan perfect square. So, kita akan tulis bentuk cert 3. And then bracket squared. Because when we simplify cert 3 and squared. And then we have no more cert. Kita akan dapat 3 saja. So, dapat balik yang atas. Okay. Alright, sampai sini. Okay. Kita boleh compare dengan formula dari appendix yang awak akan dapat masa test dan juga final nanti. Okay, formula number 15. Okay, integration of 1 over a squared plus x squared dx. Oleh sebab celah-celah dia plus, so tak kisahlah a datang dulu ke, x datang dulu ke. Okay, sebab sama je. A mestilah constant. Okay, so dalam kes ini a kita adalah cert 3. So, after we integrate, so jawapannya dapat 1 over A inverse tangent X over A plus C. So, untuk yang ini, kita boleh tulis equals to 19. Okay, we still have 19. And then times 1 over A. A kita adalah cert 3. And then inverse tangent. Okay, inverse tangent X over A. Okay, so X over cert 3. And then plus C. Okay. So, kita integrate yang ni, dapat jawapan yang ni. Alright, ingat ya, masih bila dapat jawapan inverse, masa atas constant, bawah kuadratik. Alright. Okay, and then 19 ni maksudnya 19 over 1. So, we just darab je lah. So, 19 times 1, and then yang over 1 ni, kita pandangkan mata hati, 19 ada over 1. Over 1 tu kita darab dengan cert 3. Okay, so dapatlah jawapan 19 over cert 3 inverse tangent X over cert 3 plus C. So, inilah jawapan bila kita integrate yang ni. Alright? Boleh? Okay, so kita recall back. Tadi jawapan rakan anda dia start sampai yang ni. Okay, how to integrate 5x over x squared plus 3 dx. Minus 19 integration of 1 over x squared plus 3 dx. Okay. Alright. And then dalam previous slide, saya dah tunjukkan how to integrate 5x over x squared plus 3 dx. And how to integrate 19 over x squared plus 3 dx. Okay. Dan kita dapat jawapan yang ni. Okay. Integration of 2x cubed plus 1 over x minus 1 times x squared plus 3 dx equals to 2x plus 3 over 4 ln x minus 1 plus 1 over 4. Yang ni tadi after integrate dalam previous slide kita dapat jawapan yang ni. 5 over 2 ln x squared plus 1.
And then untuk yang ni, dalam previous slide, kita integrate dapat jawapan yang ni. 19 over sec 3 inverse tangent x over sec 3. Okay, plus c. Okay. And then lastly, kita kena expand yang 1 over 4 ni kan darab dengan semua sekali. So, kita darab semula ke dalam. So, dapatlah 5 over 8. Okay, yang ni dapat 19 over 4 sec 3. So, ni dia punya final answer ya. 2x plus 3 over 4 ln x minus 1 plus 5 over 8 ln x squared plus 3. And then plus darab dengan minus jadi minus 19 over 4 ni darab ke sini. So, 4 sec 3 inverse tangent x over sec 3 plus c. So, this is the final answer for this question. Alright? Thank you. You can subscribe, like, and share to support this channel. Bye. Assalamualaikum.